perlombaan yang berusaha Tuan Haji Nawardi bin Saad, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Haji Nawardi bin Saad, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Yang berbahagia Puan Nur Hafidah binti Ali, Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Negeri Melaka. Yang berbahagia Cikgu SB Afiq bin Haji Buang, yang di-Pertua Persatuan Seni Silat Kunci Melayu Melaka. Yang dihormati Timbalan yang di-Pertua Persatuan Seni Silat Kunci Melayu Melaka, Cikgu Baharudin bin Baci. Setiausaha Persatuan Seni Silat Kunci Melayu Melaka, Cikgu Mat Sofia bin Muhammad. Guru Muda Siti Sukma binti Haji Buang. Ahli Jawatan Kuasa Persatuan Seni Silat Kunci Melayu Melaka, serta para hadirin yang dihormati sekalian. Mari makan sirih puan, sirih dipetik di tasik cini. Selamat datang tuan dan puan menjadi penyeri majlis ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Tuhan kerana dengan limpah kasih-Nya
dapat kita bersama-sama dalam program ziarah mesra Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM ke Persatuan Seni Silat Kunci Melayu Melaka. Hadirin yang dihormati, Pak Petani menyabit rumput, rumput diberi makan ternakan. Jemput bukan sebarang jemput, jemput menyampai kata aluan. Bagi meneruskan majlis pada petang ini, jemput yang di-Pertua Persatuan Seni Silat Kunci Melayu Melaka, SB Hafid bin Haji Buang, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati, lagi dikasihi Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Alwadi Saad, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Yang dihormati, yang berbahagia Puan Nur Hafidah binti Ali, Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Cawangan Negeri Melaka. Barisan kaki tangan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Cawangan Negeri Melaka. Yang dihormati timbalan yang di-Pertua, Guru Ratih Kanan Sekumi Cikgu Baharudin Bacik, beliau telah bersara dalam Jabatan Klinik Pergigian. Tuan Setiausaha Cikgu Mat Sufian bin Muhammad selaku Setiausaha merangkap Ketua Jurulatih Akademi Sekumi, merangkap adik ipar saya. Penolong Setiausaha Puan Siti Syarnani binti Haji Buang, bekerja sebagai kaki tangan RTM Jalan Tamisari Melaka. Adik saya merangkap guru muda. Bendahari Cikgu Siti Sukman bin Haji Buang, seorang ahli peniaga buka kedai makan, merangkap guru muda juga adik saya, isteri kepada Cikgu Mat Sufian. Dan juga salah seorang exco pada hari ini yang dapat hadir, Puan Zarina binti Hashim, sebagai juru gambar juga hari ini, menangkap isteri saya. Jadi pada petang ini, Alhamdulillah, kita bertemukan pada petang yang bertuah ini. Jodoh-jodoh kali kita dihadiri oleh seorang pengarah daripada pusat, pengarah Jabatan Pendaftaran Malaysia, yang saya rasa sepanjang kita berada di bawah pertubuhan pendaftaran pertubuhan ini, saya rasa ini kali pertama lah kita dikunjungi oleh seorang seorang yang lisan hebat, seorang pengarah daripada pusat. So dia hadir ke gelanggang yang seadanya ini. Lebih dahulu terima kasih banyak kepada Tuan Pengarah dan juga Pengarah Negeri Melaka atas kesudian yang memilih Persatuan Seni Silat Kunci Melayu Melaka ini untuk dijadikan satu lawatan ataupun ziarah mesra. Dan untuk itu juga sebenarnya terkilat juga rasa di hati saya ni sebagai yang di-Pertua Persatuan ini, kerana kehadiran Tuan Pengarah kita, kami tak dapat memberi satu hidangan sambutan yang istimewa. Memandangkan hari ini hari waktu bekerja, masa waktu budak pada sekolah, jadi ramai jawatankuasa tak dapat hadirkan diri, dan juga persembahan-persembahan itu juga susuan anak buah saya juga, anak-anak kepada guru-guru yang mengajar kat sini, yang dapatlah kita hidangkan. Saya terkilat sebab di gelanggang ini sering dikunjungi oleh banyak pihak, lebih-lebih lagi masa zaman Tuan Yang Terutama Tun yang sering datang ke sini ketika beliau masih lagi memegang sebagai Ketua Menteri, dan sebenarnya beliau juga adalah penaung Sukumi, dan juga masa itu beliau juga sebagai Presiden Persatuan Malaysia. Beliau sering datang ke sini setiap apa majlis. Jadi untuk itulah kita sering buat banyak majlis kat sini dengan sambutan yang agak meriah.
Kerana ketika waktu biasanya malam, malam budak-budak memang free, dia buat apa pun free. Jadi kadang-kadang kita buat satu barisan sambutan dengan meriah dan disusuri dengan persembahan yang meriah. Tapi agak terkilan juga tak dapatlah kami menghidangkan di sini. Mudah-mudahan satu masa satu ketika nanti dapatlah kami sesuatu yang lebih baik. Jadi apa pun pada petang ini apa yang dapat kami sajikan ialah mungkin satu perkongsian perkongsian daripada sejarah sejarah Sukumi ini. Mungkin sebentar nanti saya akan bentangkan sejarah Sukumi ini bila ditubuh, bagaimana dia ditubuhkan dan bagaimana perjalanan dia. Mungkin ini agak perlu untuk pengetahuan Tuan Pengarah. Kerana di sinilah saya gelanggang induk kami. Gelanggang induk kami yang telah pun bertapak daripada zaman 70-an. Pada awal dulu ada kecil saja, tapi alhamdulillah apabila kami tubuhkan Akademi Sukumi 7 tahun yang lepas, TYT telah pun menyumbang membesarkan kita punya gelanggang ini ke sampai sinilah. Dulu sini saja. Yang sini memang Semak Samun ada berdiri semua. Jadi bila TYT menampak kami punya kredibiliti dan juga menampakkan wawasan, jadi beliau membantu membesarkan gelanggang ini dan kami menafaatkan dia. Menafaatkan dia, alhamdulillah, bermula dengan anak-anak kecil umur 7-8 tahun kita mengajar usia dini. Sebab kami memandang zaman sekarang elok kita mengisi ilmu persilatan ni pada anak bangsa ni seusia dini. Sebab bila usia dah masuk sekolah menengah, 13 tahun sekolah menengah, sukar bagi mereka nak dapat dengan sepenuh hati. Sebab zaman tu, zaman ketika itu mereka penuh dengan aktiviti sekolah. Dan bila waktu petang dan malam mereka sibuk dengan aktiviti berkawan. Jadi kejap dia datang, kejap dia tak datang. Jadi untuk itulah kami bermula dengan Akademi Sukumi. Kami mengambil anak-anak berusia 7 hingga 12 tahun. Bermula dengan 6 orang, iaitu tu tadi 6 anak kecil. Yang besar tadi yang 2 orang main tu dulu kecil. Sekarang dah besar dia sebab dah 7 tahun lepas. Dan alhamdulillah banyaklah kita memberi mereka pendedahan dengan pertandingan dalam negeri, pertandingan persahabatan dan pertandingan kekepasaan, sehingga ada juga dah pun mencapai tangga juara di peringkat dunia. Jadi nampaknya satu keputusan yang baik. Kita mula mengajar anak-anak kecil, walaupun susah anak-anak kecil mengajar, tetapi keputusan dia selepas 3 tahun ke atas mereka nampak bakat mereka terus masuk dan kita dapat asal mereka dan mereka dapat lebih berkualiti. Saya tidaknya kalau mereka dah sekolah menengah dah masuk asrama sebagainya dah terputus, ketika mereka besok dah bekerja, dah berumah tangga dan sebagainya, paling tidak mereka dah ada sejarah pernah belajar silat. Dan bila belajar silat tempat lain, mereka tak kekok lagi untuk teruskan latihan silat ini. Sebab itulah usia dini kita ambil sehingga hari ini tuan, alhamdulillah 7 tahun masanya hari ini kami sedang melatih lebih kurang 500 anak-anak murid Sukumi. Jadi daripada gelanggang ini setiap hari Sabtu dan Minggu padat. Sabtu kat sini bermula jam 8.30, kita buat 3 sesi. 1 jam, lepas tu rehat kejap, 1 jam, kumpulan lain, 1 jam, kumpulan lain. Tempat ni agak terpencil sikit belakang taman, tetapi setiap hari Sabtu dan Minggu dah macam tadika. Ibu bapa hantar anak berdiri kita kat sini, anak turun dia balik. Kita didik mereka sampai jam 12. Begitu juga hari Ahadnya. Hari Ahad begitu juga kami latih mereka sampai dah kata jam 12 juga. Itu murid yang lain pula. Kat sini hampir 250 orang. Selain pada itu, kita ada sekolah menengah di sekolah Mozaik atau Bukit Sekolah Sains. Sekolah Sains lebih kurang ada 80 ke 90 orang 78 orang sekolah sains atas bukit tu, Mozaik. Alhamdulillah satu perkembangan yang baik juga. Dan juga kita ada mengajar di sekolah St. David ada 98 orang, dan kita ada mengajar sekolah Ma'at Al-Rahmah di Solok Gaung Bukit Lintang. Sebenarnya ada 72 orang. Jadi purata kita ada hampir lebih kurang 500 anak murid yang sedang berlatih, semuanya tahap dini hingga remaja. Dan alhamdulillah kita mendapat sokongan kuat daripada ibu bapa. Ibu bapa yang banyak hadir mengantar anak-anak mereka. Satu keluarga dia ada 3 anak, 3 dia hantar. Sebab kita mengajar tidak kenakan yuran yang tinggi.
Seperti mana Senin Petang Kadiriah lain, sebulan RM78, kita mengambil yuran sekitar RM10-12 sahaja sebulan. Itu adalah untuk pengisian nak isi wang tabung pun tidak, sebab kita sediakan makan minum budak-budak balik. Kan, untuk supaya, dan juga ada apa-apa pertandingan kita guna pakai balik. Jadi untuk tenaga pengajar sebenarnya inilah amal bakti yang kita buat sama ni, dan bukan sedikit lah, banyak pengorbanan dari segi tenaga, kerja, dan juga kewangan juga kadang-kadang kita support balik. Sebab yuran yang RM10-12 tu, itu pun peringkat awal saja 2-3 bulan, dapat 4-5 bulan kadang-kadang budak-budak dia terlupa kan nak bayar. Kita tutup mata sajalah. Yang penting saya tengok minat diorang ada. Kan, dan di samping tu bagi mereka yang dah nampak dia punya bakat, kita adakan pertandingan dalaman antara kita dengan kita. Tempoh hari kita pilih ada lebih kurang 200 orang yang dah ada, kita ada kita punya kategori. Mula masuk tandingan putih, lepas tu biru, lepas tu hijau, lepas tu merah. Jadi bila putih tu asas. Asas tu main sikit pun tak apa, ada ujian dia. Lulus naik peringkat hijau, lepas tu biru. Peringkat tu kita dah boleh bertanding kan, nak tengok bakat dia. Mana kita sama kita bertanding, tak boleh bertanding kat sini terlalu ramai. Sebab kita sewa tempat, biasanya sekolah Seri Kota. Tandingan kita sama kita, kat situ bakat-bakat kita tengok kat situ, yang mana bagus, kita akan pilih, kita buatlah kumpulan elit. Satu kumpulan elit 30 orang untuk kita latih cara minimum punya anggota supaya mereka dapat penuh. Satu kumpulan elit 30 orang. Tapi alhamdulillah terbaru ni kita dapat tubuhkan 4 kumpulan elit, sebab ramai yang berbakat rupanya. Ramai yang berbakat, tapi sebelum itu kita akan panggil ibu bapa sekali datang ke sini untuk menyatakan bahawa anak-anak beliau telah dipilih untuk kumpulan elit. Kalau anda setuju, terima, tak ada masalah, dia boleh berlatih tambahan masa setiap malam. Siangnya adalah untuk mengajar asas, malam adalah untuk elit. Elit ni agak lasak sikit lah, lebih punching bag, body protractor, target atau sebagainya, berlari. Kadang-kadang kita buat outdoor. Tiap hari kita buat latihan di depan MBMB MBMB. Kita bagi seronok. Ibu bapa turut sama. Ibu bapa datang sekali, kadang-kadang anak-anak berlatih, ibu bapa dah macam kelak kat tepi. Dia buat potluck, sampai tunggu anak dia, ada buat potluck. Jadi kita wujudkan satu keadaan silaturahim, kekeluargaan, supaya ibu bapa tak kekok bersama dengan persatuan. Dan begitu juga kadang-kadang tepi pantai, kadang-kadang dalam hutan rekreasi, pelbagai kita lakukan. Jadi nak memeriahkan lagi, bukan saja jurusilat, tapi kita adakan juga riadah-riadah sambil berlatih. Jadi itulah dia aktiviti Sikumi yang daripada dulu dah sampai sekarang kita agak penuh masa. Penuh masa dengan pelbagai aktiviti. Kalau tak ada aktiviti, kita wujudkan aktiviti supaya anak-anak ni dia tak ada alpa ataupun duduk saja. Jadi sebab apa? Kita memandangkan silat ni untuk menjadi seorang juara dalam silat untuk anak-anak ni, mereka kena latih tubi yang berterusan. Kalau mereka stop saja lebih daripada 3 bulan, dia punya prestasi pasti turun balik. Jadi nak tak nak, kami ni lah tenaga pengajar yang tinggi ni sentiasa mencari jalan idea untuk adakan aktiviti. Dan kami dah lebih komitmen untuk mewujudkan dia. Dan maka dengan itu, Sikumi lebih kepada masa aktiviti dan latihan yang berterusan, agak pack. Tapi kat sini kita agak kekurangan sikit dari segi kita punya bahagian pentadbiran lah. Bahagian pentadbiran, sebab bahagian pentadbiran diorang juga tenaga pengajar. Jadi untuk itulah, inilah keadaan gelanggang kami. Itulah satu pejabat lah. Pejabat sebenarnya kita buat lawatan, ada galeri sikit kat sana. Jadi dalam masa sama kita kena memenuhi juga kena pertubuhan untuk adakan semua filing-filing dia lah dan sebagainya. Jadi saya rasa itu saja untuk petang ini sebagai satu maksudnya perkongsian dan juga dari segi renungan ataupun kefahaman Tuan Pengarah. Mudah-mudahan ini kata sekali lagi lah, saya sebanggalah kerana Tuan Pengarah dapat hadir dan memilih Persatuan Sikumi sebagai program ziarah mesra. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan alu-aluan daripada Cikgu SB Afiq bin Haji Wang selaku yang dipertua Persatuan Seni Silat Kunci Melayu Melaka. Pihak majlis mengucapkan terima kasih di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Tak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada sampannya. Tak lengkaplah majlis jika tiada yang berbicara.
Bagi meneruskan lagi majlis kita pada hari ini, dijemput Yang Berusaha Tuan Haji Nawardi bin Saad, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudari pengajar majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wasahbihi. Yang bahagia Tuan SPFI Pengurusi, Cikgu Baharudin, Cikgu Tubalah, juga Sofian, dan barisan JK yang lain, Puan Nur Hafidah, Arah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Melaka, semua rakan-rakan yang bermajliskan. Alhamdulillah tahun ni kita dapat program yang santai-santai je lah. So juara ni bukanlah satu lautan rasa rasmi lah. Cuma seperti disebutkan pengurusi tadi, kita ni jumpa dan satu rahim je lah. Melihat kita juga melihat di sudut pertubuhan-pertubuhan yang berdaftar dengan ORS lah. Saya nak ucap tahniah lah kepada Persatuan Seni Silat Kunci Melayu Melaka ni, dari Sukumi lah. Sukumi. Di atas komitmen, saya rasa tak ramai yang boleh buat macam ni lah. Khususnya ni di kalangan keluarga lah. Bergerak dari satu keluarga dan komitmen, memerlukan komitmen yang tinggi lah. Sekarang ni salah satu perkara yang menjadi cabaran kita adalah untuk khususnya menarik orang ramai lah, khalayak untuk terlibat dalam program-program macam ni. Sebab di luar tu macam-macam lah orang hidang lah, TikToknya, dinasti baru punya lah, dinasti Z punya persekitaran. So nak tarik golongan muda ni untuk ke sini, saya mencabar lah. Saya ucap tahniah sebab Sukumi telah berjaya menarik. Saya rasa satu program yang sangat baik, mendedahkan dengan kesenian. Satu, ini juga menjadi platform untuk medan untuk menguatkan silaturahim penduduk setempat. Dan selain itu dia juga merupakan boleh mengetengahkan bakat-bakat anak muda kita lah untuk pergi lebih jauh. Disebutkan ni sampai peringkat antarabangsa. Benda yang kita rasa kalau orang membayangkan peringkat antarabangsa, dia mesti ada yang proper lah. Kalau orang bina badan tu dia kena perinci makan makanan yang dia punya diet dia tu sangat ketat, makan suplemen dan sebagainya. Ini tak ada suplemen pun boleh pergi ke peringkat antarabangsa. Hebat. Hebat. Perlu tambah, perlu ada elemen-elemen yang begitu ke depan lah. So dengan ada yang seadanya begini, tetapi sumbangannya kepada masyarakat, pada saya satu yang sangat baik. Bagi tahniah kepada semua. Dan bila saya dimaklumkan kita akan pergi melawat persatuan, situ persatuan silat ni ada ya. Saya tahu Dayung, Lincah, cakap yang tu yang ni agak pada saya barulah. Skim ni sangat barulah saya. Saya pun tak tahu ada kewujudan seni silat ni. Seperti disebut oleh Tuan Syed tadi, ni adalah bukan ni dinasti kedua lah kot daripada yang mengasaskan seni silat ni. Saya rasa itu mempunyai warisan yang sangat berharga lah, yang diturunkan oleh pengasasnya. Dan saya rasa selain daripada ini mungkin menjadi tanggungjawab juga kot kepada waris-waris ni untuk memastikan dia terus kekal dan berkembang lah. So mungkin dalam ada usaha-usaha yang dibuat, mungkin ada sambutannya, mungkin boleh diperkembangkan lagi skim ini, bukan saja tertumpu di Batu Berendam ni, tapi juga mungkin boleh melintasi sempadan negeri lah. So mungkin itulah boleh dikembang. Di sekitar di persatuan kita sangat menggalakkan lah, sebab kita nak benda-benda macam ni dapat dibentuk dalam keadaan yang lebih teratur. Sebab tu kita sangat mengalu-alukan bila persatuan ni dia
seni silat ni ditubuh dalam satu persatuan. Satu, memudahkan kita untuk memantau kegiatan aktiviti yang dibuat oleh persatuan, dan keduanya dia lebih berstruktur lah. Bukan saja dari sisi program, juga dari sisi urus takbir. Mungkin dalam keadaan yang biasa kita memadai, ada strukturnya, ada pengurusinya yang mengurus takbir ni, itu pada kita memadai lah. Yang penting kita adalah persatuan itu aktif dan melaksanakan program-program sesuai dengan hasrat penubuhan. Dan itulah perkara-perkara saya ini benda yang kalau saya sendirilah, saya personal, bukan perkara-perkara yang barulah. Saya pun kecil dulu pernah juga lah main silat-silat ni, tapi taklah sampai kata antarabangsa lah. Dekat kampung pun tak lepas lagi. Pernah lah sikit-sikit hasil dari berkawan macam tu lah. Sebab dia peringkat remaja, peringkat anak-anak ni, dia sangat kuat pengaruh di kalangan rakan sebaya lah. So dia mengikut. Saya pun itu terpengaruh begitulah. Saya tak silat pun, tapi oleh kerana berkawan, bersilat jugalah. Bersilat juga, walaupun taklah, bila kita buat ni ikut kawan dia tak bersungguh sangat lah. Tapi dia ada pengaruh dari segi kefahaman tentang satu perkara lah. So kalau macam ni lah, kalau kita silat ni, anak-anak muda ni, dia di segi sosial, sistem sosialnya dia terkawal. Dia datang dalam kawan-kawan yang berada di sini, dia terkawal lah. Itu kata mak bapak sokong. Sebab itu dia datang sini, anak-anak tu selamat. Dan ada program-program yang sihat yang dibuat. Walaupun mungkin balik adalah sikit lebam sikit ke, tersalah tumbuk ke kawan kan, tepih tak kena ke kan? Ada kawan tu yang ganas sikit, mungkin terlebih ke. So mungkin ada. Tetapi pada itulah sebahagian ada resam dalam seni silat lah. Dan itulah satu gerakan dalam komuniti yang sangat baik lah. So sebenarnya kita, dari sudut kita, saya melihat selain daripada kesenian, seni silat ni juga dia melibatkan faktor keselamatan, khususnya dalam mempertahankan diri. So ini benda-benda yang asas pada saya dalam masyarakat, yang semakin banyak kita sekarang kita abaikan. Kita di kalangan masyarakat, kita menyerahkan soal-soal keselamatan ni kepada pihak berkuasa saja. Kalau ada isu, kita serah kepada berkuasa. Tapi di pihak kita sebagai individu, sebagai masyarakat, sebenarnya kita juga ada tanggungjawab dalam keselamatan. Itu kita dalam gerakan macam ni, mungkin sebahagian ni boleh menyumbang kepada rasa selamat di kalangan masyarakat setempat. Itu saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada pihak suku Mi ini di atas daya usaha yang telah dia buat, dan tahniah di atas kerjaan-kerjaan. Kita tengok tu pelak-pelak pun dah banyak dah tu. Media-media tu mana menunjukkan itu bukan sembang kosong lah. Ini memang cerita yang telah terbukti lah dengan usaha-usaha yang dibuat ni, dan dah nampak hasil lah. Dan saya percaya cabaran untuk seterusnya untuk meneruskan kelangsungan inilah. Dengan ada generasi anak-anak kepada pengasasnya ni, kemudian akan diperturunkan insya-Allah kepada anak-anak cucunya yang seterusnya, dan mungkin boleh dikembangkan di kalangan masyarakat dan seterusnya. Dan sekali saya pun panjang cakap ni, tak ada pun dalam agenda cakap ni. Saya sekali lagi tahniah kepada pihak Sukime, dan terima kasihlah di atas menerima kunjungan kita pada petang ni. Lawatan saya di Melaka ni jangan buatlah, tapi tak banyak pun persatuan yang saya melawat, ya, tapi saya betul harus dapat lawat di persatuan ni. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Haji Nawardi bin Saad, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Majlis sekali lagi menjemput Yang di-Pertua Persatuan Seni Silat Kunci Melayu Melaka menyampaikan penerangan mengenai penubuhan, aktiviti dan pencapaian Persatuan Seni Silat Kunci Melayu Melaka.
Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, Tuan Ketua Pengarah, saya menyambung sambung kembali untuk memberi sedikit taklimat ataupun perkongsian tentang sejarah Sukumi. Pada awalnya Sukumi sebenarnya pengenalannya persatuan Persatuan Silat Kongsi Melayu Melaka sebenarnya adalah satu nama penuh yang didaftarkan dalam pertubuhan, tapi ringkasannya adalah Sukumi. Silat SI itu Silat KU Kunci MI Melayu. Persatuan ini diasaskan oleh ayahanda saya, Allahyarham Pak Guru Tuan Haji Buang B. Osman sekitar tahun 1968. Yang mana Sukumi merupakan gabungan pergerakan kunci, silat kunci, silat harimau dan silat kemandi yang dibelajar oleh Allahyarham dulu, guru pengasas di Melaka dan Singapura. Beliau banyak berantau di Singapura sebenarnya. Waktu zaman dulu banyak orang Melaka banyak bekerja di Singapura. Dan gelanggang pertama Sukumi dibuka di Bandar Kaba, Kampung Bandar Kaba sekitar tahun 1968. Kemudian di Bandar Hilir 1962 dan Batu Benda 1977. Batu Benda di sinilah. Tapi pekat awal pada 1977 tu gelanggang ni di sebelah sana. Dulu sini adalah kampung. Kampung depan ni taman ni nampak rumah dulu sawah. Sawah. Kalau budak-budak nak belajar, dia kena parking basikal kat ujung dekat apa nama Medley, apa Medley? Pizza Hut. Pizza Hut. Kat Pizza Hut sana dia parking basikal sana, dia titi lah. Titi benteng sawah. Untuk ke sini. Sini dulu banyak pokok manggis, pokok rambutan banyak di zaman dulu. Sebab ni tanah Allahyarham. Sampai ujung sana sampai bekas sana. Tapi bukan seorang lah. Kongsi ada balik ni lah. Itu ada sejarah. Jadi ketika tamat duduk kelas tu saya pun dah ada. Saya banyak mengikut, banyak melihat. Tapi saya sendiri belajar pun pada tahun 1982 kesalahan saya. 80 1980. Saya belajar pun 1980 ketika umur 14 tahun. Jadi Allahyarham mula mengajar sebenarnya atas satu permintaan daripada anak bangsa. Sebab beliau sendiri banyak terlibat dalam zaman dulu zaman tahun 60-an. Ada peristiwa-peristiwa seperti 13 Mei, Natra, zaman tu beliau terlibat. Beliau kata dia terlibat biasa, beliau sebagai ketua Chief Gangster Melayu macam tu lah, yang mana berpertahankan anak bangsa. Sehingga beliau 3 kali masuk hospital, masuk penjara. Beliau telah 3 kali dipenjarakan. Bukan mencuri, bukan merompak, tetapi dengan beliau ke depan, beliau berani ke depan mengepalai. Jadi beliau punya senjata adalah diri beliau sendiri, tangan dan kaki. Sehingga 3 kali masuk penjara disabitkan kesalahan membunuh. Dengan tumbukannya, dengan serangannya, musuh dia meninggal mati lah. Tapi semua bukan besar kita lah. Itu sejarah beliau. Beliau dipenjarakan di Singapura sekali, di Melaka 2 kali. Sehingga beliau tak boleh masuk Singapura lagi. Sebab tu nama beliau sebenarnya adalah Buang B. Osman. Saya ceritakan sejarah dulu tetapi di Singapura panggil dia Sabri. Sabri sebab tu apa tu? Sebab dia tak boleh masuk Singapura. Sebab dia sebagai chief kan, orang nak kawal, dia tak boleh masuk Singapura. Tapi apa-apa peristiwa berlaku kat sana, dia tetap pergi juga. Tapi tukar nama Sabri. Sebab apa saya ceritakan, nanti saya kau balik tengok nama saya. Nama saya adalah SB Afif. Nama betul saya SB Afif. Orang tahu saya SB itu apa? Sebenarnya itu adalah singkatan sejarah daripada Allahyarham. Ayah dia saya, S itu adalah Sabri lah, B itu adalah Buang. Dan yang lelaki dia seorang saya lah. Seorang lelaki, saya ada 6-7 orang yang adik-beradik. Semua perempuan, saya seorang lelaki. Saya Sabri, yang lain semua ada Siti. Bukan Siti Nualiza. Siti Sana ni, Siti Sukma, Siti Sabrina, semua ada S juga lah. Itu sejarah orang lama kan. Semua kehidupan mereka ada makna dia lah. Ada makna dia. Terusnya beliau anak jati kepada Batu Bendam ini telah pun kembali ke Rahmatullah pada 20 Mac 2002. Maksudnya sekitar sekarang dah masuk 21 tahun dan beliau pergi dengan banyak meninggalkan jasa dan sumbangan kepada dunia persilatan di Melaka. Kerana sepanjang hayat beliau pernah dilantik sebagai Dewan Perguruan Pesaka Malaysia. Pesaka Malaysia adalah sebagai Dewan Perguruan.
iaitu pendiri Pesaka Negeri Melaka. Maksudnya awal dulu tubuhkan Melaka ni sekarang ada Pesaka Melaka. Pesaka Melaka sekarang terdiri daripada lebih kurang 20 perguruan yang berdaftar berada di bawah Pesaka Melaka. Sebelum Pesaka Melaka nama dia Gabungan Silat Negeri Melaka. Sebelum gabungan nama dia Majlis. Majlis. Jadi ketika awal dulu nak satukan semua perguruan, itulah zaman beliau. 1, 2, 3 perguruan yang ingatkan kita bersilaturahim semua perguruan, sebab zaman dulu banyak sama silat ni suka uji-uji. Tapi bersama-sama beliau ingatkan orang silat semua bersatu. Semua bersatu dan kat situlah beliau menyatukan semua perguruan dengan bermula dengan 3-4 perguruan dan kita daftar dulu 1988. Kemudian mana perguruan yang tak tahu nak buat apa sebagainya, kita tolong awal yang tolong mana-mana persatuan, bagaimana nak draftkan permohonan pendaftaran tersebut. Lepas itulah bermulanya pendiri Melaka, iaitu Majlis Gabungan Seni Silat Negeri Melaka, hari ini dikenali sebagai Pesaka Melaka. Dan beliau juga kali terakhir beliau ialah beliau sebagai Bendahari Pesaka Negeri Melaka. Legasi kepimpinan Situmi ini diteruskan oleh anaknya, iaitu saya, Guru Utama SB Afiq bin Haji Buan, yang juga merupakan juara silat seni dan silat olahraga di kejohanan silat peringkat kebangsaan dan dunia. Sebagaimana saya katakan tadi, saya bermula belajar sekitar tahun 1980 ketika umur saya 14 tahun. 14 tahun dan ke situ siangnya sekolah. Masa tu arwah Arab dah mengajar banyak sekolah. Jadi saya ikut sekolah belajar dan malamnya kampung. Jadi siang malam ikut dia daripada umur 14 tahun. Memang tak dapat nak rewang mana-mana lah. Ikut dia yang Arab mengajar belajar hingga umur saya 18 tahun. Silat olahraga kebangsaan pertama diadakan pada 1984. 1984. Dari situ saya alhamdulillah dapat mewakili Negeri Melaka lah. Negeri Melaka dan sejak pada itu 8 tahun berturut-turut. Saya mewakili Negeri Melaka kebangsaan dan pernah juga sampai ke tahap dunia juga. Jadi atas dasar pengalaman itulah saya berterusan sehingga hari ini Allah yang ada hari ini, adik-adik saya, adik-ipar saya, dia semua adalah berpengalaman dalam pertandingan-pertandingan, bukan saja peringkat negeri, masing-masing ini dapat antarabangsa juga. Sebab itulah kami hari ini adik-adik kami bergabung untuk berhasrat untuk melayani lagi sang juara. Sebab masa kami dah habis untuk mencipta nama dalam gelanggang, sebab usia dah meningkat. Jadi tinggal giliran anak-anak kita dan anak-anak bangsa yang lain untuk kita berkumpul sama-sama sang juara yang ramai ini. Kita lainkan lagi ramai sang juara. Untuk anak bangsa, kita kiralah berapa yuran kita ambil, yang penting kita kembangkan. Alhamdulillah, hasil perpaduan kami adik-adik ini dan juga sokongan ibu bapa yang mengantar ini, alhamdulillah perjalanan agak lancar. Sebelum ini telah didaftarkan secara rasminya dengan pendaftaran pertubuhan RS pada 12 April 1988 dengan keahlian yang terhad masa itu. Sehingga kini dianggarkan kelas sebelum ini lebih daripada 30,000 orang. Maksudnya pada zaman itu kita tak berhenti mengajar, sehingga orang kata sekolah kampung-kampung banyak. Tapi itulah adalah orang yang belajar ni macam kedua pengarah tu pernah belajar silat, walaupun sekejap dia juga bekas ahli lah. Kan? Jadi puratanya yang telah pun belajar walaupun tak ada, walaupun sekejap sekitar 30,000 orang yang ada. Tidak menoleh ke belakang lagi, Situmi terus unggul dan ada kehadapan menjuarai pelbagai kejohanan seni silat, silat seni dan silat olahraga dalam negeri Melaka maupun peringkat kebangsaan dan dunia. Pada 17 Disember 1995, pergerakan beliau Pak B Malaysia yang juga Presiden gerakan beliau Pak B Malaysia yang juga Ketua Menteri Melaka ketika itu, iaitu sekarang Tun Seri Muhammad Ali bin Muhammad Rustam telah bersetuju dengan restu Pak Guru Tuan Haji Buan bin Osman mengasimilasikan silibus perguruan Situmi menjadi gerak wajah diri Sikubi, silat kunci beliau Pak B Malaysia. Maksudnya kat sini daripada Sikumi, ketika itu Tun telah memilih Sikumi juga untuk dijadikan seni pertahankan diri, gerak wajah diri untuk dia Pak B. Dan gerak Pak B dan suatu tentunya ketika itu dan sekarang memang sudah ada di satu Malaysia. Jadi mengambil Sikumi untuk gerakkan bagaimana untuk kita kembangkan kepada dia satu Malaysia. Jadi kitalah kami yang menggerakkan dia satu Malaysia. Orang kata setiap satu negeri itu tak
tak kurang lebih kurang ada 10 ke 20 gelanggang setiap satu negeri itu. Dan dalam masa 2 tahun memang ramai karya Sikumi, tapi di bawah Sikumi. Itu saya, Cikgu Baharudin yang terlibat untuk road tour kita, mengajar satu Malaysia. Satu Malaysia. Jadi bagaimana cara ini nak wujudkan satu Malaysia? Peringkat awalnya kami berdua dan dibantu oleh 3. Kami dibantu 3 orang ni peranan untuk wujudkan khususkan ke jurulatihan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4. Peringkat awal peringkat 1 dulu. Dalam masa seminggu, tiap-tiap negeri hantar 5 orang ke gelanggang Melaka. Melaka dia dekat Melaka ni macam universiti. Masa tu kita gunakan tapian gelanggang, Dewan Tapian Gelanggang Astro. Berarti setiap negeri hantar 5 orang. Jadi satu Malaysia dah tentu ramai. Yang mana kita mengajak untuk peringkat 1 dulu tamat. Selama 7 hari. Mula 8 pagi sampai 10 malam. Hari-hari. Masa tu 3 hari pertama ramai masuk hospital. Sebab yang hantar ni datang ni ada yang dah pencen. Dah pencen dan sebagainya. Yang jadi jurulatih mereka datang lah kan. Tetapi bukan dapat taliuk benggol, tidak. Yang masuk hospital sebab tegang, kurang tegang. Buat kuda-kuda dah jam. Jalan tak boleh bangun lagi dah. Nak pusing tak boleh dah. Jadi semua panggil dulu ada doktor enjek kan semua. Jadi untuk orang kata dia usia dah lebih 40, saya tak galakkan dah untuk belajar silat biasa boleh lah. Tapi untuk sumi ni tak boleh. Sebab pasti dia akan jam. Dia sebab tu eloklah kita hantar anak-anak. Betul, ada yang 40,000 tahun nak belajar, tak ada anak. Hantar anak dah, awak tengok. Dah betul anak awak belajar. Awak tengok pun cukup dah, jadi minat awak tu dah ada. Sebab apa, kita tak boleh paksa. Dia menjadikan masalah nanti. Dan kat situlah bermulanya pergerakan. Setiap satu orang yang ajar tu, satu negeri ada 5 orang, diwajibkan satu orang mesti buka 2 gelanggang. Jadi 5 orang akan buka 10 gelanggang. Macam kita buat, cara bagaimana kami nak cepatkan pergerakan tu berhasil. Dalam 2 tahun memang ramailah terjadi terbentuknya Sikumi di bawah D4B. Nah, pendengar berbuat peresmiannya di lapangan terbang Batu Berendam. Kerana ramai, masa tu angkat 5,000 orang yang datang untuk buat turut saja. Langkah ni tak boleh, langkah MBMB pun tak boleh. Kita buat kat lapangan terbang Batu Berendam. Masa tu zaman Tun Mahathir datang merasmikan sebagai Perdana Menteri masa tu. 20 Mac 2016, Akademi Sikumi Silat Tanding telah ditubuhkan. Itu nama Akademi Silat Tanding. Silat Tanding ni sekarang nama lamanya silat olahraga. Sama lah, silat tanding silat olahraga tu adalah sama. Telah ditubuhkan sebagai strategi meremajakan Sikumi dengan sasaran pengambilan pesilat cilik budak-budak 6 tahun 7 tahun sebagai generasi pelapis Sikumi. Diketuai oleh diketuai guru latih Muhammad Sufian, adik ipar saya. Beliau juga sebagai kata bernama beliau seorang askar. Pelatih jurulatih dekat askar. Dan juga juara dunia juga. Guru muda Siti Sukma, isteri beliau, adik saya yang duduk tu. Guru muda Siti Sanani, adik saya. Tadi yang pengacara majlis, Cikgu Syahrizan, dia tak datang, hari ni dia ada. Kerja Dengkin. Beliau bekerja di UiTM Dengkin. Dia bahagian sukannya. Pegawai Beliau Sukan. Pegawai Beliau Sukan. Beliau Sukan. Dan ramai lagi Akademi Sikumi mula menunjukkan saring dan kejayaan biar pun baru ditubuhkan masa tu ya. Jadi untuk sebagai perkongsian pencapaian Akademi Sikumi pada 30 Jun 2017. 2017 kejuaraan silat remaja kepasaan di Balin Kedah. Ni salah seorang ni dekat awal kita hantar seorang dulu, Muhammad Azimat bin Hilmizan naik juara masa tu. Muhammad Aziz juara kan? Aziz juara dan naik juara kan Muhammad Rahan Gadingan. Lebih kurang Baik, lepas tu pada 7 hari bulan 4 mewakili Melaka ke pertandingan sukan silat karnival bakat pelapis negeri di Paruh Negeri Sembilan. Muhammad Rahan bin Adenan Johan 23 hingga 29 mewakili Malaysia ke World Junior Silat Champion 2018 di Songkhla, Thailand. Ini dah wakil peringkat dunia ni. Muhammad Haziq Azimat dan Naib Johan.
Dan pada 19/10 hingga 21/10 2018, jemputan silat olahraga 5x5 berkumpulan dan usia dini Piala Puan Siti Azizah di Kompleks Lincah Mahaguru Umadin, Sunway, Batu Cave, Selangor. Kami mendapat juara keseluruhan. Ini sejarah pertama kami lah. Yang mana peringkat awal tadi bila bermula maksudnya kita hantar 1-2 orang dulu, 1-2 orang. Kita jadikan dia sebagai ikon pada adik-adik. Dan masa sama, cara ramai-ramai kumpulan ini kita latih dan kita mengantar lebih kurang 30 orang. Masa tu penganjur dia daripada Pertubuhan Lincah. Alhamdulillah kat sana kita buat balik lebih kurang 23 emas. Jadi kita juara keseluruhan kali pertama. Dan dipendekkan kita sehingga hari ini kita dah 7 kali kepasaan. 7 kali pertandingan kepasaan kita telah pun hantar kita punya anak-anak cilik ni. 5 kali kita merangkul juara keseluruhan. 5 kali. Panjang kot pendekkan ni. Okey, next. Saya pendekkan. Kita gambar-gambar lah teruskan. Okey, galeri. Next. Tu carta carta organisasi selepas kita mesyuarat agung yang terbaru, kita susun semula lah nama-nama kat situ. Carta terdiri daripada yang dibetul sehingga pada pemirsa kira-kira. Next. Tu senarai. Senarai dia. Ini galeri ni seperti saya mengatakan tadi, Tun sering hadir kat kita punya majlis ni lah. Alhamdulillah. Beliau sebenarnya berjiwa pendekar. Beliau disayangi lah oleh orang silat satu Malaysia. Beliau punya jiwa silat yang kuat. Dia sanggup menziarah tiap-tiap gelanggang. Bila beliau jadi presiden, semua negeri dia pergi. Itu satu kelebihan beliau lah, yang orang banyak pemimpin lain yang tak dapat ikut cara beliau. Ni di sini ketika ada majlis kat sini sama Tun dan gambar-gambar lama yang ada dalam kata surat khabar ataupun suara Melaka dulu. Ini zaman saya dululah. Tu semua zaman saya. Zaman saya ketika bertanding, saya mewakili 2 kategori Saya juga main silat olahraga dan saya juga main silat tempur tangan kosong. Dua-dua kategori itu saya juara lah ketika itu, 8 tahun. Dan yang ni galeri mulanya kita tubuhkan akademi. Akademi 7 tahun lepas, kat sinilah gelanggang kita. Dan kita mula setiap pesilat yang belajar, kita kena mesti wajibkan pakai uniform silat hitam. Jadi kita nampak lebih profesional lah. Kita tak lagi pakai trap, pakai t-shirt lagi, nampak lebih profesional. Okey, yang ni masing-masing pegang medal yang banyak. Itu semua menunjukkan juara keseluruhan ketika itu. Next. Ni semua ini semua minit mesyuarat yang terbaru. Minit mesyuarat yang terbaru kita baru lepas mesyuarat agung yang lepas. Ini minit mesyuarat dia. Next. Inilah sedikit sebanyak sejarah, tapi sejarah Sumi ni agak padat banyak. Kalau nak ceritakan kat sini 3 hari tak habis ni. Apa pun sebenarnya inilah dia matlamat kami lah. Matlamat saya sebenarnya satu pewaris tunggal. Kalau saya tak kepalai, tak teruskan, saya fikir siapa lagi. Jadi saya beruntung saya masih ada adik-adik, adik ipar yang masing-masing berada dalam dunia persilatan. Jadi kerjasama tu dan perjalanan tu agak lebih mudah apabila perbincangan kami lakukan. Dan saya bersama dengan isteri saya, begitu juga selalu bersama dengan saya, sentiasa menyokong penuh. Beliau juga walaupun esko, juga ahli silat jugalah. Cuma tak bertanding saja, saya tak pergi bertanding. Dan akhirnya orang kata matlamat besar kami adalah untuk melahirkan lagi ramai sang juara dalam dunia persilatan. Bermula dengan anak-anak bangsa kita yang cilik ni, dan bila mereka dibesar besok, jadi mereka ada cerita, mereka ada sejarah dalam dunia persilatan. Kan, walaupun hari ini kalau mereka tak berjaya mana pun, mereka ada sejarah pernah baca silat. Sebenarnya ketua pengarah kita tadi pernah. Kan, walaupun tak lepas satu tali pinggang. Tak maaf. Durang. Terima kasih. Tapi tak apa, yang penting ada kan. Tapi itu aja sebab silat ni ini adalah satu-satunya seni. Seni pertahanan ni atau seni anak bangsa kita yang ada. Hilangnya seni, hilangnya bangsa.
Dan patut kita mengutamakan seni silat ini adalah satu warisan bangsa yang patut kita tak boleh luputkan, kita kena kembangkan. Dan sebab salah satu silat kat sini, dengan adanya silat, inilah penyatuan Melayu yang kita boleh ada. Silat salah satunya, dia adalah satu dunia penyatuan orang Melayu. Dia juga membawa kepada warisan. Warisan maksudnya adat-adab. Adat-adab Melayu kita hari ini ramai yang dah mula lupa, dah lupa dah. Adat ni semua dah lupa. Tapi dalam silat ni kita menerapkan adat-adab tu pada anak-anak kita. Bagaimana nak keluar rumah, macam mana nak cium tangan, salam siapa yang patut kita hormat, sebagainya. Jangan main lalu gitu saja. Kalau orang dulu adab tu nak berjalan ke depan, orang tu kena bongkok kan. Zaman Nabi dulu lalu belakang, depan pun tak boleh. Zaman anak kita berdezup je kan. Jadi adab-adab tu memang dah banyak. Jadi dalam silat ni lah kita membawa adab dan adab. Sebab tu anak-anak cilik umur 7-8 tahun patut belajar silat, sebab kat sini kita bentuk. Kan kat sekolah tak sempat nak mengajar lagi dah. Kat sekolah dah banyak pelajaran lain. Kan begitu juga, dan silat ni membawa agama. Membawa agama walaupun bukan ke zaman, bukan ke peringkat tinggi, tetapi asal agama tu dah ada. Kan kita buka gelanggang dengan ada dia punya bacaan buka gelanggang dan sebagainya. Sebab itulah kami berperjuangkan silat untuk anak bangsa. Dan terima kasih banyak. Hari ini saya bangga sangat kerana Tuan Ketua Pengarah dan juga Pengarah Peringkat Negeri hari ini memilih Persatuan Silat untuk diziarahi. Ini satu lagi, saya mengambil kira sebagai satu sokongan dan dokongan kepada dunia persilatan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya serahkan balik kepada pengurusi majlis. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Yang di-Pertua Persatuan Seni Silat Kunci Main Melaka atas penerangan sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan menandatangani sijil penghargaan sempurna lawatan oleh yang berusaha Tuan Haji Nawardi bin Saad, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Nak cuba contoh sini? Boleh. Boleh. Buka sikit Pak, nampak? Boleh. Okey. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Dipersilakan Yang di-Pertua Persatuan Seni Silat Kunci Main Melaka, Cikgu SB Afiq bin Haji Buang menyampaikan cenderahati kepada beliau. Dipersilakan. Jadi macam ni. Tunggu tengah nanti. Saya silap tersimpul lagi. Ya. Boleh ambil tadi. Di mana? Ya. Kat jabatan ni ada. Oh ya. Tak apa. Ada video ni. Tak apa. Sini macam ni please. Ana sini Ana. 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 Ya. Okey dah. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan filem pendek berjudul Bangkit yang telah diarahkan oleh Cikgu Muhammad Syarizan, Jurulatih Bari Akademi Sikumi, dan juga video kejayaan terkini
kategori ganda tempur Satuan Seni Silat Kunci Main Melaka yang telah mewakili Malaysia ke Sukan C 2023 baru-baru ini.